Sebab tu tuan-tuan, dunia ni dia memang manis dan indah. Manis dan indah. Bukan kita je. Sebenarnya ujian yang berlaku di Palestin ini, sebenarnya Allah sedang menguji manusia di dalam dunia. Bukan menguji Palestin je tuan-tuan. Allah sedang menguji manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sedang memperingatkan kepada seluruh manusia, jangan lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaulullah subhanahu wa ta'ala fi surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan pada hari kiamat ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Sesungguhnya telah ada satu tanda, yakni bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang bertemu di medan perang. Satu pasukan orang-orang Islam yang berperang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu lagi dari golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang-orang Islam dengan pandangan mata biasa dua kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikir, yakni yang celik mata hatinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi haditsin an Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'du sittin baina yaday sa'ah, mauti summa fathu baitil maqdis summa mutanun ya'khuzu fikum kaqu'asal ghanam
thumma istifadatul mali hatta yu'ta ar-rajulu 100 dinarin fayazallu sakhitan summa fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalathu summa hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar fayaghdiruna fayatunakum tahta samanina ghayatan tahta kulli ghayatin 12,000. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amatilah terdapat 6 perkara yang akan berlaku menjelang hari kiamat, iaitu kematianku, kemudian penaklukan Baitul Maqdis, kemudian kematian besar-besaran seperti penyakit kuas, yakni penyakit yang mematikan kambing dengan cepat, kemudian melimpahnya wang harta sehingga apabila seseorang diberi gaji 100 dinar. Dinar adalah wang yang diperbuat daripada emas murni, maka dia tetap tidak akan berpuas hati. Kemudian munculnya fitnah, godaan, kekacauan dan kemaksiatan yang memasuki setiap rumah orang-orang Arab. Kemudian adanya genjatan senjata perdamaian di antara kamu dengan Bani Asfar. Kemudian mereka akan mengkhianati kamu di mana mereka akan menyerangmu di bawah 80 bendera, dan di bawah tiap-tiap bendera itu terdapat 12,000 prajurit tentera. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa pada pagi ini. Jangan kita terus lagi mengambil beberapa pelajaran dan pengajaran melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau melalui hadis-hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di antara golongan manusia yang tidak lalai di dalam dunia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak datangkan kiamat itu serta-merta. Kalau sekiranya kiamat itu datang tanpa ada apa-apa peringatan dan isyarat, pasti manusia tak sempat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti manusia tidak sempat berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sebelum Allah datangkan kiamat yang sebenar itu, Allah datangkan dulu beberapa alamat atau tanda-tandanya agar orang-orang yang beriman itu bersedia menghadapi selepas daripada kematiannya. Apabila datangnya hari kiamat, manusia tidak lagi hidup, bahkan semuanya akan berdepan dengan kematian. Para ulama berkata antara peringatan-peringatan Allah agar manusia tidak lalai ada banyak perkara. Yang pertama, ulama menyatakan setiap umat itu diutuskan seorang rasul. Rasul-rasul yang datang kepada umat manusia sebenarnya adalah pemberi ingat, agar manusia beringat dalam kehidupan mereka di dunia ini, agar manusia melakukan hak dan tanggungjawab mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala perbuatan yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasul-rasul ini modus operandinya sama, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan
serta mencegah kemungkaran. Kemudian yang kedua, peringatan Allah kepada manusia adalah kematian. Kematian adalah satu peringatan Allah kepada manusia ini, agar manusia mengetahui bahawa mereka tidaklah hidup di dalam dunia selama-lamanya. Kerana bila tidak ada kematian, pasti manusia akan lebih lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka setiap yang hidup itu adanya kematian. Sebab tu ulama menyatakan bahawa apabila kita melihat jenazah ataupun mayit, jasad yang kaku keras, sama ada saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, ataupun jiran tetangga atau kaum kerabat kita yang telah meninggalkan kita, sebenarnya mereka itu adalah pemberi ingat tanpa berkata-kata. Rupanya jasad yang kaku keras itu memberi ingat kepada orang yang hidup, selepas ini kalian akan mati. Dan apa yang kalian akan bawa selepas daripada mati. Maknanya kematian juga adalah satu peringatan Allah Subhanahu Taala. Sebab tu ulama sebut betapa Allah Taala kasih kepada kita, dalam kematian itu pun Allah datangkan peringatan. Bahkan sebelum mati pun ada peringatan. Peringatan Allah kepada manusia agar menyiapkan diri mereka, membawa bekal yang cukup untuk menghadapi hari kemudian. Sebab tu kita dah pernah sebut dalam kuliah-kuliah kita yang lalu, yang lepas. Malaikat maut apabila ditanya tentang kematian, sebelum dia nak mencabut nyawa seseorang, itu apa tanda-tandanya? Jadi malaikat maut ni bagi tahu tanda-tanda dia, salah satu tanda-tandanya wajah yang cantik menjadi kedut. Oh, ni berasa lah ni, kan? Dulu handsome, sekarang dah kedut, rupanya dah tua. Kemudian umurnya, walaupun ada yang di antara manusia yang panjang, yang pendek umurnya, tetap diberi ingat dengan cara tenaga berkurangan daripada tenaga anak muda yang gagah, yang kuat. Bila dah tua ni, tenaga kurang. Sebab tu bila mari masjid, lembik, dia rasa pasal tenaga dah kurang. Tapi rasanya pagi ni okey kot, malam tadi dia dah cas bateri dengan. Begitu juga matanya yang segar elok menjadi rabun, rambutnya yang hitam menjadi putih. Ini juga salah satu tanda-tanda sebelum malaikat maut datang untuk mencabut nyawa. Halus Allah Ta'ala nak peringatkan manusia supaya ingat tentang kehidupan dunia dan tentang kehidupan selepas daripada mati, yakni kehidupan akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ialah dengan adanya musibah. Musibah ini dia datang dalam dua cabang. Satu cabang rupanya rahmat Allah, dan satu cabang lagi adalah azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ke atas orang mukmin yang ditimpa musibah adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala buat mereka. Karena itu satu peringatan. Kadang-kadang kita ni lalai, tapi bila dikejutkan dengan satu-satu musibah, maka kita sedar bahawa kiamat sudah pun hampir. Baru kita sedar selepas ini kita akan menghadap Allah. Baru kita sedar daripada kemanisan dan kelalaian dunia. Begitu juga apabila musibah itu ditimpa ke atas orang kafir, bukan sekadar peringatan, bahkan azab Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka. Jadi musibah ni apa yang kita boleh takrifkan untuk kita mudah faham? Ramai orang kata musibah ni ustaz seperti banjir besar, seperti gempa bumi, gunung berapi, ribut taufan. Itu daripada cabang-cabangnya. Musibah ni banyak. Dengan adanya kematian sanak saudara, itu juga musibah. Dengan diturunkan pangkat juga musibah. Dengan hilangnya harta sekelip mata dalam kebakaran juga musibah. Maksudnya banyak. Termasuklah peperangan-peperangan yang berlaku di akhir zaman ini juga satu musibah. Dan musibah itu sebenarnya peringatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia agar tidak lalai.
agar mereka hidup di dalam dunia ni berhati-hati, siapkan bekal, taati segala perintah Allah, perbuat segala yang disuruh oleh Allah, cegah perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik kepada saya sebutkan apa yang berlaku di bumi Palestin, itu juga satu peringatan Allah kepada manusia di dalam dunia. Sebab kita tak lepas lagi daripada tajuk itu. Masih lagi dalam tajuk tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Keadaan-keadaan yang kita akan lalui tahun demi tahun sangat getir. Pada tahun 1400 Hijriah ke atas adalah tahun yang mencabar buat umat Islam. Tahun yang getir kerana fitnah akhir zaman ini terlalu banyak. Persoalan yang timbul kepada kita, adakah kita masih lalai atau sudah sedar dari lalai kita tentang apa yang berlaku di bumi Palestin? Sebagai contoh, tuan-tuan, sebelum ini pada tahun ini pada bulan Oktober, apabila tercetusnya peperangan di bumi Aqsa atau Palestin ini, yang keluar daripada mulut orang Palestin adalah seolah-olah mereka mengharapkan kita menghulurkan tangan, saudara-saudara Islam yang lain menghulurkan tangan, membantu mereka dalam segenap perkara. Sebab itu mereka melaungkan, kami sedang menunggu tentera dari Malaysia untuk membebaskan tanah kami. Itu mulut ataupun kata-kata yang keluar daripada orang Palestin. Bahkan terlintas dalam TikTok masing-masing. Seorang anak Palestin apabila ditanya oleh wartawan tentang tentera Malaysia, bahkan mereka berkata tentera Malaysia itu daripada tentera neraka. Seolah-olah mereka menaruh harap yang tinggi kepada orang Islam yang maju ke hadapan. Tuan-tuan, tapi hari ini yang keluar daripada mulut mereka adalah kekecewaan. Mereka sangat kecewa dengan kita semua. Walaupun dalam keadaan yang sama, sebenarnya masalah itu tidaklah timbul di kalangan kita, tapi timbul di kalangan umara, pemimpin di dalam dunia. Tetapi mereka sudah menyatakan kekecewaan. Dan saya cuba meneliti apa kekecewaan yang terjadi, yang menyebabkan mereka ni kecewa dengan kita. Salah satu sebabnya mereka ni menganggap seolah-olah apa yang kita buat pada hari ini sebiji macam perangai orang Yahudi. Itu yang saya dapat teliti yang pertama. Dia ada banyak perkara yang saya teliti, tapi salah satu yang paling kuat, mereka kecewa dengan kita ni sebab perangai kita macam orang Yahudi, dia kata. Saya kata pasal apa pula macam itu? Cek balik dalam Quran sifat orang Yahudi. Dalam surah Al-Ma'idah Allah sebut tentang sifat orang Yahudi. Dalam surah Baqarah banyak dalam Quran yang Allah sebut tentang sifat orang Yahudi. Yang pernah saya sebut kepada tuan-tuan, paling mudah untuk kita fahami sifat orang Yahudi yang dicatatkan, yang tertulis di dalam Al-Quran. Apabila orang Islam bergembira, mereka bergembira. Maksudnya tak ada masalah lah kalau kita seronok, sama-sama seronok, tak ada masalah. Tetapi apabila orang Islam berduka, mereka sangat seronok dan bergembira. Bila orang Islam berduka cita, orang Yahudi bersuka cita. Beza suka dengan duka. Bila kita ditimpa kesusahan, mereka sangat gembira. Itu sifat orang Yahudi. Dan saya meneliti sifat itu ada pada kita. Di saat orang Palestin bermandikan darah, di saat pembantaian sekolah-sekolah, kanak-kanak yang menjadi mangsa, di saat wanita yang hamil dibunuh, pembantaian orang-orang OKU dibunuh, dan warga Gaza dibunuh, kematian setiap 10 minit kanak-kanak di bumi Palestin. Kita di sini sedang menganjurkan pesta dan konsert-konsert. Seolah-olah kita tak ada perasaan saudara sesama Muslim.
Dia kena tegas sikit dalam bab ni, pasal dia benda yang tak betul, kita tak boleh kata betul. Tuan. Meneliti hal ini, kekecewaan mereka sangat kecewa dengan kita. Asbab musababnya seolah-olah mereka nak bergantung harap kepada kita, tapi kita tak boleh harap. Itu maksud dia. Mereka nak kita ni bantu kita. Mereka ni meletakkan negara-negara Islam. Kenapa dipilih Tanah Melayu sebagai contoh? Sebab Tanah Melayu ni adalah negara Islam yang maju. Maka dia mengharapkan negara-negara Islam yang maju. Tuan-tuan, sebenarnya kita lalai. Sebenarnya kita lalai dan kita tak pernah peduli tentang saudara kita di Palestin. Satu daripada peringatan Allah tentang bahawa kita sudah dekat dengan kiamat. Sebab itu Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang pertama, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia ni dah dekat dengan hari perhitungannya, hari kiamat, hari mahsyar, hari kita ditimbang amal kita. Hari itu sudah sangat dekat. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kata Allah, sedangkan mereka dalam keadaan ghaflah, masih lalai. Kiamat dah dekat. Kita bukan berada di awal zaman, kita berada di akhir zaman. Peringatan Allah banyak yang sampai kepada kita. Masihkah kita lalai? Tuan-tuan, perkara ni perkara serius. Sebab bila sudah ada mulut yang menyatakan kekecewaan kepada kita, maksudnya something wrong. Ada sesuatu yang tak kena. Dulu bila dia meletakkan harapan kepada kita, okey lagi. Kita pun ada di kalangan NGO, orang awam sudah bersedia untuk menghulurkan apa saja bantuan dan sumbangan bagi saudara-saudara kita di sana. Tuan-tuan, tapi hari ni bila sebut orang dah kecewa dengan kita, tuan-tuan, apa masalah ni? Masalah kelalaian. Sebab tu tuan-tuan, dunia ni dia memang manis dan indah. Manis dan indah. Bukan kita aja. Sebenarnya ujian yang berlaku di Palestin ini, sebenarnya Allah sedang menguji manusia di dalam dunia. Bukan menguji Palestin je, tuan-tuan. Allah sedang menguji manusia. Allah Subhanahu wa taala sedang memperingatkan kepada seluruh manusia, jangan lalai. Dulu waktu saya pergi belajar di Syria, saya ingat semua negara Arab akan bersama-sama dengan Palestin. Tapi bila datangnya ujian, peperangan yang berlaku sengit pada hari ini, tahulah saya mana orang atau negara Arab yang bersama-sama dengan Palestin, mana negara Arab yang tak bersama dengan Palestin. Nampak tak? Seolah-olah ujian ini juga Allah nak meletakkan farq, kumpulan-kumpulan manusia. Kita balik rujuk pada ayat yang saya pernah baca kepada tuan-tuan, ayat yang ketiga surah Al-Ankabut. Allah sebut apa? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sesungguhnya umat-umat yang terdahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatanna adalah ujian. Ujian itulah peringatan. Dan peringatan itu juga Allah Taala nak kumpulkan mana kumpulan yang benar, mana kumpulan yang batil. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, kata Allah. Setelah diuji umat-umat yang terdahulu, maka muncullah kumpulan yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamannal kazibin, dan muncullah kumpulan-kumpulan yang kazibin. Mulut kata iman, hati tak ada iman. Muncul kumpulan ini. Dulu ingat semua negara Arab, sebab saya anggap negara Arab ni menyokong Palestin sebab mereka ni tak pantang dengar Palestin diserang. Pengalaman saya duduk di negara Arab, orang Arab kalau dengar Palestin, tuan-tuan, dia punya semangat lain untuk membela Palestin itu sangat tinggi. 100% boleh katakan semangat mereka ni tinggi kepada Palestin. Tiba-tiba bila berlaku je perang hari ni, baru kita tahu mana yang berpihak kepada Palestin, mana yang kumpulan solidariti dia bersama Palestin, mana kumpulan yang tak bersama dengan Palestin. Itu negara Arab khususnya, sebab Palestin ni bangsa Arab. Tapi umumnya seluruh dunia,
Seolah-olah Allah Ta'ala nak mengumpulkan mana kumpulan dalam dunia ni yang benar-benar beriman kepada Allah, mana kumpulan dalam dunia ni yang tak jujur dengan Allah. Tu tak jujur lembut sikit. Kalau penipu tu nampak sangat keras bunyi dia, kan? Walhal makna asal kazib ni, fala ya'lamannal kazibin ni, dusta, penipu. Makna dia, maksudnya yang jujur, yang tak jujur dengan Allah. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, meneliti apa sebab punca jadi kumpulan yang benar, yang tak benar dalam ujian Allah ini. Salah satu sebabnya apabila manusia sudah terpengaruh dengan dunia dan lalai yang amat kepada Allah di dalam dunia. Punca dia itu. Kita balik rujuk dalam hadis Nabi SAW daripada Thauban radhiyallahu anhu. Nabi kata nanti di akhir zaman orang akan datang kepada dunia Islam seperti apabila disediakan hidangan makanan, pakat berkerumun datang makan. Nabi bagi tahu. Seolah-olah gambarannya Nabi nak sebut Islam di akhir zaman ni akan dimangsakan. Islam di akhir zaman ni akan menjadi attack kepada seluruh dunia. Sikit-sikit Islam, yang rasisnya Islam, yang terorisnya Islam. Dia tak bubuh nama lain, Islam. Usamah bin Laden orang Islam, Taliban orang Islam. Dia attack Islam je. Apa lagi Islam? Saya bukan geng Usamah bin Laden dan saya bukan Taliban. Dia tengok ustaz ni kejap Hamas, kejap Taliban, mana satu, kan? Kita nak sebut pengaruh dunia ni akan tumpu kepada Islam. Sikit-sikit Islam, yang jahat je Islam. Bahkan ada lagi suara-suara hari ini yang menyatakan bahawa pejuang-pejuang Palestin ini punca menjadinya peperangan yang sengit di bumi Gaza ataupun di tanah haram Israel ni. Dia masih nak menyalahkan Islam itu. Dan itulah yang Nabi sebut, di akhir zaman Islam ni akan menjadi sasaran pemusnah. Islam ni akan menjadi tumpuan, yang menjadi mangsa adalah Islam. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi SAW, amin qillatin nahnu yawma izin? Adakah, wahai Rasulullah, adakah dengan sebab kerana Islam ni sangat sedikit, lalu dia menjadi mangsa, menjadi sasaran? Maka Nabi SAW bersabda, bal antum yawma izin kathir. Ni hadis ni kita dah baca dah 7 tahun lepas. Lama dah, 7 tahun. Takut tak ingat, kan? Ingat balik je, kan? Nabi sebut bahkan kamu pada hari itu ramai sekali. Nabi bagi tahu orang Islam di hari itu bukan sikit, ramai. Yang jadi mangsa ni ramai. Jumlahnya ramai. Tuan-tuan, lagi ramai patutnya lagi kuat. Islam ni kalau diteliti dalam beberapa kajian, 1/5 penduduk dunia adalah penganut agama Islam. Bahkan pada hari ini pergi saja di mana-mana ada je Islam. Tapi kenapa ditindas? Itu persoalan dia. Kenapa ditindas? Nabi kata ramainya Islam pada ketika itu kahutha'is sail, seperti buih di waktu banjir. Apa makna dia? Ni musim banjir sekarang ni. Semalam Shah Alam banjir, Puchong banjir, tuan, hujan lebat. Tuan, sebaik saya tak terperangkap. Kuliah jauh pula tu semalam. Tuan-tuan, nak ceritanya, ni Allah Ta'ala nak menguji kita, nak bagi tahu kepada kita betapa jumlah orang Islam ni ramai. Tapi orang Islam yang ramai ni hilang pegangan agama. Seperti buih di waktu banjir. Sifat buih tu, kita bukan tengok pada bentuk buih tu, sifat dia. Sifat buih ni dia tak kekal lama. Sifat buih ni dia tak ada tunjang akar. Bila air tolak ke kanan dia akan pergi ke kanan. Kalau air tolak ke kiri dia akan ke kiri. Macam tu. Sifat dia goyang. Dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Islam di akhir zaman kal qabid alal jamari. Juga kita dah baca hadis tu di sini. Seperti menggenggam bara api. Bara api ni panas. Bila kita pegang setakat kita boleh lama mana? Setakat kita boleh tahan, tak tahan kita lepas. Maksudnya kita sebagai seorang Islam yang hidup sebagai orang yang menganut agama Islam, bila kita pegang Islam, bila Islam tu kena dengan jiwa kita, bila tak kena dengan jiwa kita, kita akan lepaskan Islam itu. Itu maksud dia. Nabi kata orang Islam ramai. Dalam dunia pergi di mana saja ada je Islam.
Tapi kenapa ditindas? Sebab pegangan mereka sangat longgar. Bahkan kata Nabi SAW, Allah campak dalam hati musuh-musuh Islam. Tak gentar dengan Islam. Tak ada rasa takut dengan Islam. Dan Allah campak dalam hati orang Islam penyakit wahnun. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa mal wahnu? Nabi sebut al-wahnu itu ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang ditimpa ke atas orang Islam ialah cintakan dunia dan takutkan mati. Itu masalah penyakit yang kekal sampai hari ini. Ramai, bukan tak ramai, patut lagi ramai, lagi kuat, tapi tak, lagi ramai, lagi hanyut dengan kemanisan dunia. Ni punca dia ni. Punca sebab dunia, maka sanggup tolak iman, tolak Islam di tepi. Yang paling penting dunia. Ni masalah. Sebab tuan-tuan, dunia ni memang seronok, memang manis. Siapa-siapa pun kalau dapat dunia ni memang seronok. Tapi keseronokan itu khawatir kita terpisah daripada jalan yang benar. Khawatir kita di antara kumpulan yang ghafilun, yang lalai. Dia manis, dia perangkap buat kita. Dia manis, dalam masa yang sama dia nak menguji kita tentang dunia ni. Betapa kamu taat kepada Allah atau kamu taat kepada dunia. Inilah yang kita kena faham. Penyakit orang Islam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sebab tu saudara Islam kita di Palestin sangat kecewa dengan kita. Sebab kita masih gairah dengan dunia. Kamu nak selamatkan kami sedangkan kamu tak dapat selamatkan diri kamu. Kami nak mengharapkan pertolongan kepada kamu sedangkan kamu sendiri tak boleh tolong diri kamu. Tuan-tuan, ini bahaya ni tuan-tuan. Ni akhir zaman, jangan lalai. Kita tak boleh lalai. Allah dah bagi peringatan banyak ni. Bulan 12 saja kita tahu apa, tak tahu apa jadi ni. Dan kita dah sebut dalam pengajian-pengajian 2 bulan, 3 bulan sebelum-sebelum ini. Tentang peranan kita sudah hampir kepada 100 tahun. Ini lagi peringatan Allah. Dan 4 hari yang lepas Presiden Netanyahu, kan nama dia, saya tak kerti nak sebut nama dia ni, yang apa nama, pemimpin Israel ni telah mengumumkan tahun 2024 bagi mereka adalah tahun peperangan. Dan mereka akan menghapuskan mana-mana yang mendukung pejuang-pejuang Islam di Palestin. Dia dah sebut benda tu tuan-tuan. Maksudnya gambaran yang kita boleh nampak. Pasal apa saya sebut Ustaz ikut kata-kata dia, kenapa? Saya tak ikut kata-kata dia, tapi kita dah buat kajian sebelum ini. Kita dah buat kajian sebelum ni. Ikuti tak kuliah-kuliah kita yang sebelum ini. Tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi SAW, diulang baliklah sikit tuan-tuan, di mana Nabi sebut setiap 100 tahun akan datang mujaddid, kumpulan Islam yang akan mengembalikan Islam. Bila 100 tahun? Tahun depan. Menurut kajian berdasarkan kepada Khilafah Osmaniyah yang tumbang di Turki pada tahun 1924. Tahun depan 2024, 100 tahun. Bila ada kebangkitan Islam, kita boleh bawa satu gambaran. Gambar rajah yang boleh kita faham ni. Imaging. Betul imaging masa orang putih ni. Saya tak kerti nak sebut ni. Satu gambaran. Di mana bila ada kebangkitan Islam, hampa ingat musuh akan biar macam tu je. Bila ada kebangkitan Islam, pasti musuh akan terus menekan dan pasti akan tercetus perang. Itu gambaran dia. Peringatan Allah kepada kita ni akhir zaman ni banyak. Dan hadis yang kita baca pada hari ni, Nabi SAW menyatakan menjelang hari kiamat kalian akan saksikan 6 perkara. 6 perkara ni dalam riwayat Bukhari. Maksudnya kiamat dia takkan datang melainkan sudah kita saksikan 6 perkara ni. Dan saya sudah meneliti hadis ini. 6 perkara yang Nabi sebut, 5 sudah terjadi. 1 je lagi tinggal. Maksudnya dah dekat. Hadis yang lepas kita baca tentang khilafah. Nabi sebut kepada Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, apabila engkau melihat khilafah menuju ke Baitul Maqdis, selepas itu akan berlaku gempa bumi dahsyat. Kemudian akan berlaku bencana besar. Kemudian selepas itu kata Nabi SAW kepada Ibnu Hawalah sambil meletakkan tangan baginda SAW di atas kepala Ibnu Hawalah,
ketahuilah olehmu pada saat itu dan hari kiamat sudah tidak jauh. Beringat ke tidak ni? Ke masih lagi nak melakukan, nak menganjurkan konsert? Beringat ke tidak kita dah hampir kepada kiamat? Beringat ke tidak kita tentang kematian, amaran Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala agar menyiapkan diri mereka untuk berhadapan dengan Allah, bekal di akhirat. Sebab tu di masjid-masjid kenapa ramai orang tua-tua? Tak ramai orang muda. Alhamdulillah hari ni ada sinar orang muda. Tuan-tuan, kenapa di masjid ramai orang tua? Kita dah sebut dah sebelum ni. Orang tua-tua ni tuan-tuan, selepas tua dia tak kembali muda. Kan dia merasa kembali muda? Lepas tua dalam dunia ni, dia tak kembali muda. Yang dia tahu lepas ni sakit, lepas sakit mati. Maksudnya dia dah tahu dah, dia sudah penghujungnya. Sudah sampai penghujungnya. Maka dia lebih banyak bersedia mai masjid, duduk dalam majlis ilmu, baca Quran, berzikir, macam-macam yang baik-baik. Untuk apa? Menghimpunkan bekalnya yang dia nak bawa nanti selepas daripada mati. Mana pergi orang muda? Orang muda masih lalai dengan dunia. Ustaz ceramah je tak apa, saya tengok dekat Facebook. Mana pergi orang muda? Solat jemaah tak mau. Mana pergi orang muda? Dia berasa diri dia muda, belum tua lagi. So enjoy dulu sebelum tua. Tuan-tuan, dunia ni usia dia sudah semakin tua. Macam umur kita. Dunia ni dia ada umur dia tuan-tuan. Dia bukan selama-lamanya hidup. Dia makhluk Allah juga. Dan dia ada tempoh waktunya. Sudah sampai nanti tempoh waktunya, waktu itu hancurlah, keluarlah segala isi-isi yang ada dalam bumi. Runtuhlah langit seperti mana keping-kepingannya jatuh ke bumi. Bukit-bukit berterbangan seperti kapas. Yang mana Allah sebut dalam Quran, wal jibala autada. Tu tanda dia dah sampai waktunya. Tapi sebelum nak sampai kiamat itu, Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia bagi dulu inzar, dia bagi dulu lampu kuning, dia bagi dulu isyarat supaya kita lebih banyak melakukan amal yang soleh. Allah tak mau kita duduk dalam nerakanya tuan-tuan. Dalam neraka bukan tempat seronok. Sebab tu Allah sediakan, Allah datangkan rasul-rasul, Allah adakan wahyu-wahyu yang dicatat menjadi kitab Al-Quran sebagai pegangan orang Islam, tempat rujukan, tempat kita beramal balik kepada sumber asas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tak saya apa? Allah nak tunjuk ke kita jalan ihdinas siratal mustaqim yang kita selalu minta dalam solat 5 waktu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang lurusnya? Tengok jam, tengok ustaz. Tu lurus juga. Bukan sini. Jalan yang lurus itu jalan yang betul-betul boleh sampaikan kita ke syurga Allah Subhanahu taala, sampaikan kita kepada Allah, sampaikan kita kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu taala. Tu jalan yang lurus itu, nak bawa kita kepada redha Allah. Tak tergelincir dari jalan yang benar. Kita minta sentiasa Allah kabulkan, tapi beringat ke tidak kita tuan-tuan? 7 Oktober start perang di Palestin ni tuan-tuan. 7 Oktober. Kemudian 8 Oktober, 9 Oktober, tengok makin hari makin sengit sampai hari ni. Kita tengok di TikTok, ramai orang Palestin kena bunuh. Memang rakyat orang awam memang ramai kena bunuh. Itu memang hadaf dan tujuan Israel untuk membunuh orang awam agar orang Islam makin hari makin berkurangan. Tetapi yakinlah, isyarat daripada Nabi SAW, isyarat daripada Quran, memang orang yang nak duduk di atas jalan yang baik ni sangat sedikit. Sangat sedikit. Yang banyaknya yang duduk di atas jalan yang tak baik. Ini bukan saya sebut, kita boleh tengok dalam perang Badar. Kita ambil jumlah pasukan tentera. Perang Badar, berapa pasukan Islam? 313. Berapa pasukan musuh? 1000. Ramai lagi musuh daripada Islam ni. Tak cukup lagi perang Khaybar. Bila mana digabungkan Yahudi dengan musyrikin untuk menentang Nabi SAW dalam perang Khaybar. Berapa pasukan mereka setelah digabung? 10,000. Berapa pasukan Islam? 1,400. Hari ni kita boleh tengok yang nak masuk stadium tengok konsert berapa puluh ribu. Hak nak masuk masjid free of charge tanpa bayaran berapa puluh ribu. Beza tuan-tuan. Hak yang di sana tu ramai.
Puluhan ribu nak mari masjid ni free of charge. Itu pun nak tengok jam, tengok ustaz. Itu pun nak kata hari ni siapa kuliah, hari ni siapa imam, panjang ke pendek dia baca. Tuan, isyarat ni. Ini belum muncul Dajjal. Kalau Dajjal muncul, tuan-tuan jangan fikir kita semua akan ikut Imam Mahdi. Pasti ramai yang akan terperangkap. Macam mana hari ni, macam mana sebelum-sebelum ni Nabi bagi isyarat. Yang nak ikut Dajjal itu lebih ramai daripada yang nak ikut kebaikan, tuan-tuan. Sebab tu kita kena beringat. Sebab Dajjal ni, kemunculan dia, kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, adalah tiga pintu ni. Maksudnya apa? Bila ada khilafah Imam Mahdi, Nabi Allah Isa, maka muncullah Dajjal. Dajjal ni dah lama ada. Dia tak lepas lagi yang ni. Tak tahu dia dah lepas ke belum, wallahu alam. Dia dirantai lagi ni. Esok dia dah lepas, siaplah. Sebab Dajjal ni, dia di kalangan pemimpin. Tuan-tuan jangan risau. Takut tuan-tuan jadi Dajjal. Tak ada, tuan-tuan bukan Dajjal. Dajjal ni dia di kalangan pemimpin. Dia bukan di kalangan orang awam. Sebab tu kalau kita tengok hari ni dalam dunia, seluruh dunia pada hari ni, baik di Amerika Syarikat maupun di Eropah maupun di Britain maupun di England, rakyatnya, orang awamnya bangkit bersolidariti bersama-sama dengan Palestin. Tapi masalahnya pemimpin. Perasaan tak perasaan tu? Amerika Syarikat, pemimpin dia bersama dengan Israel. Warga Amerika Syarikat, darah mereka sudah mula rasa simpati dengan Palestin. England, sudah pemimpin dia bersama-sama dengan Israel. Tapi orang awam dia bersolidariti bersama dengan Palestin. Maksudnya orang awam ni dia tak ada masalah. Tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan jangan risau. Jangan buat muka kerut dengan saya. Ustaz ni macam kami ada masalah pula. Orang awam ni tak ada masalah. Yang jadi masalahnya pemimpin. Sebab Dajjal itu dia di kalangan pemimpin. Ciri-ciri dia di kalangan pemimpin. Ciri-ciri dia berkuasa. Ciri-ciri dia memiliki bala tentera. Maka bila munculnya Dajjal, pengaruh Dajjal ni sangat kuat. Macam mana pengaruh pemimpin-pemimpin pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena beringatlah apa yang berlaku di Palestin ini, dan kita sekali-kali kena ada prinsip dalam pegangan agama. Islam ni dia berpegang kepada Quran dan Sunnah. Maka bila kita pegang Quran dan Sunnah, insya-Allah apa yang Allah beri ingat kepada kita, kita akan sedar. Kita akan sedar. Jangan lalai. Ini masa bukan untuk kita lalai dalam dunia, tuan-tuan. Sebab penyakit wahnun ni memang tak boleh ubah ada dalam diri manusia. Lagi-lagi orang yang beriman, orang Islam. Itu penyakit yang Allah sampaikan kepada kita. Di mana penyakit ni, cintakan dunia, takutkan mati. Sebab tu dia gairah je dengan dunia. Sampai bila sebut bab mati je jadi takut sikit. Siapa takut mati? Sebab tak bersedia selepas mati apa yang dia nak bawa. Maka tuan-tuan beringat, sebab hari ni kita tak boleh. Jangan sekali-kali kita sebagai orang Islam ni bersama-sama dengan orang Yahudi. Jangan sekali-kali. Ini peringatan Allah dalam Quran, surah Al-Ma'idah. Allah pesan dah, jangan kamu ambil orang kafir Yahudi dan Nasrani sebagai teman rapatmu. Bahaya. Mereka nak perangkap kamu. Mereka nak jadikan kamu ni mangsa. Kita kena jadi macam negeri Yaman. Kental, Masya Allah. Yaman ni tuan-tuan, sejak dia mengisytiharkan perang dengan Israel, antara puncanya kerana dia simpati dengan Palestin atau rakyat Palestin di Gaza yang dibunuh hari demi hari. Kata Yaman, kami tidak akan berhenti perang dengan Israel selagi Israel tidak berhenti menyerang orang awam di Palestin. Tu Yaman tu. Tuan-tuan, minta izin dengan negara-negara jiran untuk lalu di kawasan. Sama ada peluru berpandu ke peluru apa ke, tak dibenarkan. Tak apa, kalau engkau tak benarkan di udara sana, kami kawal di Laut Merah. Sampai hari ini, Yaman masih mengawal Laut Merah. Mana-mana kapal yang nak berurusan dengan Israel, dua pilihan, patah balik atau diserang. Tak cukup lagi dengan itu, diugut oleh PBB. Ada CIA kat sini, dia sebut PBB ni risau juga. Tuan-tuan,
PBB menyatakan bahawa Yaman kalau masih lagi bersikap sedemikian, kami akan menyekat bantuan makanan. Tuan-tuan, kita kena tahu saudara-saudara Islam kita di Yaman mengalami krisis makanan. Sekian lama dah. Dapat bantuan makanan daripada luar masuk, dibenarkan. Lalu diugut hari ini, kami akan menyekat bantuan makanan di negeri Yaman. Ada dia gentar? Tak ada. Dia masih lagi mengawal Laut Merah. Dia tak peduli. Ni baru ada prinsip. Kita kalau kena ugut macam mana Ustaz? Ni ugut ni, tekan. Ugut Ustaz tak berhenti 7.30, siap Ustaz, tekan. Mana tahu, tekan. Kena ugut macam mana kita ni tuan-tuan? Kena ugut dunia sikit je. Hilang pangkat, hilang jawatan, hilang harta, hilang duit, runtuh ekonomi, sekat makanan, sekat import. Jadi macam mana tuan-tuan? Itu perangai tu sebiji macam perangai Dajjal tu. Sebiji Dajjal esok macam tu. Yang ikut dia selamat, yang tak ikut akan diancam dan diugut. Macam mana pengaruh kita tuan-tuan waktu tu? Selamat ke tidak ni? Lepas tu jangan buat main. Fitnah Dajjal ni fitnah bahaya. Dalam hadis yang lalu kita dah baca, Nabi sebut badiru bil a'mali fitana. Segeralah kamu beramal sebelum kamu menemui ujian dahsyat terhadap iman. Ka qita'il lailil muzlim, seperti malam bertukar menjadi waktu siang. Gelap tiba-tiba siang. Tadi gelap lagi, tengok dekat luar dah cerah. Maksudnya apa? Ujian dahsyat terhadap iman itu adalah kemunculan Dajjal. Berapa ramai akan gadai iman dia? Sebab pengaruh dunia. Sebab terkena dengan kemanisan dunia. Sudah terperangkap dengan arus dunia yang fana. Demi makanan, demi minuman, demi pangkat, demi harta, tak apa. Islam, iman aku tolak, aku akan ikut. Benda ni yang kita risau ni. Mungkin kita selamat lagi. Bagaimana iman anak, iman isteri, generasi-generasi kita. Sebab iman ini bukan boleh diwarisi macam harta. Kita dengar kumpulan Raihan Nasyid apa? Iman tidak dapat diwarisi. Kita iman kita mungkin 70-100% lah. Mungkin tuan-tuan kita sangka baik. 100% iman kita kepada Allah SWT. Anak kita belum tentu 100%. Kita tak boleh nak bagi ni ambil ayah wasiatkan kepada si anak ini iman. Tak tuan-tuan, tak ada. Iman tak boleh diwasiatkan. Jadi bagaimana keadaan generasi-generasi kita tuan-tuan? Ini bahaya ni. Baik, sebab itulah Allah Ta'ala bagi peringatan. Lagi-lagi kita masih lagi Islam. Ramai yang Islam. Majoriti besar dalam dunia adalah Islam. Maka beringat-beringatlah akan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbalik kepada hadis. Ustaz 7.20 dah baru masuk hadis. Katanya, kan? Hadis ni juga peringatan. Saya nak bacalah sekali pasal 5 perkara ni dah berlaku. Daripada 6. Cek balik melalui hadis. Jom kita tengok. Hadis daripada Auf bin Malik radhiyallahu an. Nabi sebut, menjelang hari kiamat, kalian akan saksikan 6 perkara yang akan berlaku. Menjelang kiamat. Maksudnya bila akhir zaman? Akhir zaman, dia bukan bermula pada zaman kita. Dia bermula daripada dibangkitnya Nabi SAW menjadi utusan Allah. Di situlah akhir zaman. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ba'athtu ana was-sa'ah, aku diutuskan menjadi Rasul dan hari kiamat seperti 2 jari ni, kata Nabi SAW. Macam 2 jari ni. Dekat lah. Maksudnya apa? Itu permulaan akhir zaman. Jadi perkara pertama sekali Nabi bagi tahu daripada 6 perkara, kalian akan mendengar tentang kewafatan Nabi SAW. Yang pertama sekali dah berlaku ke belum? Sudah. Nabi dah wafat. Walaupun kita umat Muhammad sudah berapa generasi dah, daripada sahabat, tabi'in, tabi'in sampai hari ni waman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dalam khutbah Jumaat tu. Ni generasi ni ujung-ujung ni. Kita adalah umat Muhammad, dah dengar tentang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru 1 daripada 5 perkara. Yang kedua, Nabi SAW bersabda tentang penaklukan Baitul Maqdis. Tuan-tuan, Baitul Maqdis ini adalah tanah suci yang barakah, yang memiliki kemuliaan yang tersendiri.
Sebab itu mula dibinanya ataupun diletakkan Baitul Maqdis ataupun mula dinamakan Baitul Maqdis ini sejak sekian lama, tapi kita balik kepada sejarah sahabat. Dia bermula daripada Saidina Umar, pembukaan kota Baitul Maqdis. Pembukaan kota Baitul Maqdis pada zaman Saidina Umar, yakni pada tahun 637 Masihi. Saidina Umar bawa Islam. Masya Allah, bumi Palestin, ibu kota yang beroperasi, yang aktif adalah di Baitul Maqdis. Mula pembukaan kota Baitul Maqdis ni pada zaman Saidina Umar. Kemudian selepas daripada itu pada tahun 1099, kuasa pentadbiran dan pemerintahan Baitul Maqdis jatuh di tangan Salibiyun, pasukan salib. Salibiyun salib lah, bahasa Arab salib dengan bahasa kita salib dengan. Tuan-tuan, pada tahun 1099 Masih. Maksudnya orang Islam dah memerintah di Palestin sejak pembukaan Baitul Maqdis ni sudah 462 tahun memerintah di Palestin. Kemudian tuan-tuan, bila jatuh di tangan Salibiyun, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, datang seorang panglima, seorang sultan, namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia mula nak masuk sejarah sikit, kecil mata tekan. Sikit je kita sebut, tak banyak pun tuan. Allah datangkan satu orang sultan, anak muda yang kental, yang hebat, hatinya macam Saidina Umar. Siapa dia tuan-tuan? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi datang menakluki kembali bumi Baitul Maqdis atau bumi Palestin ini pada tahun 1187 Masihi. Mai balik. Setelah dirampas oleh Salibiyun, tak berapa lama kemudian, mai satu orang sultan yang hebat, yang gagah perkasa, dia mai balik atau menakluki Baitul Maqdis. Maksudnya dah berlaku ke belum? Sudah. Penaklukan Baitul Maqdis sudah berlaku. Ni fasa kedua pula lepas ni. Setelah mana jatuhnya Baitul Maqdis di tangan orang Yahudi. Sebab itu yang tercatat dalam Quran yang kita sebut sebelum ini. Ingat ke tidak tu? Kan? Lupa dah tu. Surah Al-Isra ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-4, Allah Subhanahu wa taala menyebut mafhum dia, orang Yahudi akan buat kerosakan di atas muka bumi 2 kali. Ayat yang ke-5, Allah datangkan hukuman yang pertama. Baru betul. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 surah Al-Isra, Allah Ta'ala beri kekuasaan dan kemenangan kepada orang Yahudi. Sebab itu sekian lama dia sudah memegang tanah Baitul Maqdis ini tuan-tuan. Sejak bila? Sejak Inggeris mengundur diri pada tahun 1949. 1948 peristiwa Nakba. Dia membantai orang Islam, menjarah tanah-tanah orang Islam. Siapa? Israel ni, Yahudi ni. Bila Inggeris mengundur diri, maka dia terus berkuasa di bumi Palestin sampai hari ini. Bumi Palestin hari ini kuasa bukan di tangan Islam, belum lagi. Kuasa di tangan orang Yahudi. Sebab itu dulu ada satu ustaz datang Masjid Sarjana, dia bagi ceramah. Dia kata dululah, bukan hari ini, dia cerita dulu. Kita jangan boikot semua barang-barang Israel. Sebab apa? Ada barang yang orang Arab, saudara Islam kita nak berdagang di luar negara, mesti mendapat kelulusan daripada Israel. Itu dia punya poin dia. Dia kata jangan tu. Sebab apa? Sebab bukan semua barang tu Israel keluarkan. Ada barang yang daripada orang Palestin, dia nak berdagang di luar, dia kena dapatkan kelulusan daripada Israel. Sebab apa? Sebab Israel yang menguasai Palestin. Itu maksud dia. Hari ini kita boleh tengok, dia boleh sekat internet, dia boleh sekat bel api, dia boleh sekat air. Di mana saja dia boleh sekat orang Islam. Tak boleh semayang di Masjid Al-Aqsa, tak boleh semayang di Baitul Maqdis. Sebab kuasa pemerintahan hari ini bukan di tangan Islam. Tetapi pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Palestin akan menuju kemerdekaan.
Maksudnya apa? Akan kembali ditakluki. Bila ustaz? Ni dalam proses lah ni. Ayat yang ketujuh, hukuman Allah yang kedua. Kita baca yang lepas. Ingat ke tidak? Faiza jaa wa'dul akhirah. Surah Isra. Ni main Quran hadis ni ustaz ni. Jangan betul ustaz ni. Ke bid'ah ke wahabi ke apa? Bukan. Kita nak bagi nampak apa yang berlaku ni. Tuan-tuan, ayat yang ketujuh surah Isra, Allah Ta'ala sebut tentang mana? Tentang hukuman yang kedua. Hukuman yang kedua ada 3 step. Ada beberapa step. Step yang pertama Allah sebut, masih lagi pada ayat yang ketujuh, Allah akan datangkan pasukan musuhnya. Musuh siapa? Orang Yahudi, pasukan Islam yang menyerang dengan ganasnya sehingga memuramkan wajah-wajah orang-orang Yahudi di dalam dunia. Ini proses dia. Hari ini orang Yahudi malu besar. Malu besar hari ini. Mau tak malunya ustaz? Pasukan yang dicanangkan terkuat dalam dunia. Pasukan yang ramai jumlah pasukannya. Pasukan tentera yang memiliki senjata yang berteknologi tinggi. Ini bukan biasa-biasa tuan-tuan. Israel ni bukan calon-calon orang. Sebab tu semua negara dalam dunia ni bila sebut Israel jadi takut. Pasal apa? Dia hebat. Tiba-tiba kehebatannya itu tumpas di tangan pasukan pejuang Islam Palestin. Saya tak mau sebut Hamas dah. Pasal baru ni ada orang bagi peringat dekat saya, ustaz jangan sebut Hamas. Kan? Sebab nanti orang kata ustaz teroris. Kan? Jadi saya kata apa bahasa yang paling sedap saya nak guna pakai? Pejuang Islam Palestin. Kan? Itu paling mudah. Kan? Sebab bila sebut Hamas orang tak mau bersama dengan Palestin. Orang tak mau bersolidariti. Sebab apa? Sebab Hamas ni punca, Hamas ni jahat, Hamas ni teroris. Masih ada lagi dalam diri orang ramai ni, ada ciri-ciri masih lagi turut kehendak Barat. Yang Barat lah yang meletakkan Hamas ni sebagai teroris. Tuan-tuan, bukan Hamas je. Yang terbaru saya dapat maklumat bila tengok balik dalam web-web teroris ni tuan-tuan, Aman Palestin pun sudah dicop sebagai teroris. Puncanya apa? Menyalurkan sumbangan kepada pejuang Islam di Palestin. Tengok. Kita buat benda yang sama. Esok kita juga teroris. Siapa yang letak nama teroris ni? Suka-suka hati dia je. Patut teroris ni Israel. Sudah sekian lama dia menjarah, meratah orang-orang Islam di Palestin. Semua dalam dunia diam 1000 bahasa. Peristiwa Nakbah. Pembunuhan wanita-wanita yang hamil dibunuh, anak-anak kecil yang tak berdosa dibunuh. Mana dunia Islam pada ketika itu? Mana pemimpin-pemimpin Islam, baik negara Arab maupun bukan negara Arab? Kenapa tak bela Palestin? Dengar sikit pagi-pagi ni, pasal dia tengok jam, tengok ustaz ni kan. Kita ni ramai, tapi kenapa diam? Siapa teroris sebenarnya? Dan hakikatnya saya tak boleh sebut nama Muhammad, saya sebut pejuang Islam. Tuan-tuan, pada ayat yang ketujuh Allah Ta'ala sebut, step dia, yang pertama orang Islam akan memuramkan wajah-wajah orang Yahudi dalam dunia. Itu kehendak Allah. Itu yang tercatat dalam surah Al-Isra. Allah suramkan wajah mereka. Hari ini Israel dia malu besar. Tentera yang dicanang-canangkan hebat, tewas di tangan pasukan pejuang Islam Palestin. Walhal pejuang Islam Palestin bukan ada senjata canggih pun. Tuan-tuan tengok Gaza. Kita tak payah tengok tempat lain, tengok Gaza. Gaza ni bukan besar Malaysia tuan-tuan. Kecil, sebuah kampung je. Nak tuan-tuan tengok, sekarang ni kita bukan bukan kita nak sekadar sebut, kita nak bagi tahu kata hari ni Allah nak tunjuk ni. Separuh dunia ni mendukung Israel. Separuh dunia. Tuan-tuan kenyot balik, cek balik. Daripada Thailand, daripada sampai ke Eropah, hak yang stand mereka bersama dengan Israel. Bila kemuk-kemuk balik, tuan-tuan, buang semua hak campur geng-geng hak sokong Palestin, sokong Israel ni. Separuh dunia masih menyokong Israel. Lawan dengan siapa? Kampung kecil je. Mau tak malu? Bukan lawan separuh dunia. Gaza ni tak besar. Saya difahamkan Shah Alam tu lagi besar daripada Gaza. So mana tuan-tuan? Kecil je.
Kampung, nama kampung Merbau Sempak. Dunia main serang kampung Merbau Sempak. Mau tak terkejut kita? Macam bayangkan macam mana. Kita kena ambil satu posisi macam orang Gaza juga. Kampung Merbau Sempak ni kita semua pakat kuat pegang Islam. Tiba-tiba dunia, separuh dunia ni main attack kita. Yang ni kawan dia bawa senjata, yang ni support dengan tentera, yang ni support dengan macam-macam. Main serang kita. Tuan-tuan boleh bertahan tak agak-agak? Tu satu tu. Boleh bertahan ke tidak tu? Wallahualam. Tu cerita lain Ustaz. Lepas ni kita cerita. Muslimin, muslimat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kata Allah, maka tentera-tentera Islam ini akan memasuki Baitul Maqdis. Nampak tak? Inilah penaklukan dia. Tentera Islam ini akan masuk ke Baitul Maqdis seperti mana mula-mula mereka memasuki Baitul Maqdis. Bila penaklukan yang pertama? Penaklukan yang pertama bila Khalid Al-Walid masuk ke bumi Palestin. Allahu Akbar. Laungan Allahu Akbar itu bergema di seluruh Gaza, di seluruh Palestin, bukan Gaza, di seluruh Palestin. Menangis mereka kerana tanah barakah ini sudah berada di tangan Islam. Tuan-tuan, benda ni akan terjadi. Step yang kedua, nantikan bila wallahu alam akan berlaku. Mungkin dalam masa dekat, mungkin jarak jauh sikit, kita tak pasti. Cuma step yang kedua belum sampai lagi ni. Step pertama baru hari ni. Sebab tu duduk perang tak habis lagi. Step yang kedua, orang Islam akan masuk ke Baitul Maqdis dan akan memusnahkan apa sahaja yang telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Itu yang ada dalam Quran. Bila? Wallahu alam. Tapi saya difahamkan. Ni saya difahamkan je lah. Bukan apa pun, difahamkan. Nak mengkaji tak boleh pergi Palestin berperang hari ni. Kan? Saya difahamkan lagi 10 kilometer pasukan pejuang-pejuang Islam akan sampai ke Baitul Maqdis. Lagi 10 kilometer. Bila? Kajiannya menurut kepada awal peperangan 7 Oktober 2023. Selepas serangan itu, hari yang ke-8 itu diperkenalkan satu unit namanya unit As-Saqar. Ini sebagai bentuk yang gambaran yang saya boleh nampak kepada tuan-tuan. Unit As-Saqar. Unit As-Saqar ni unit yang pakai payung terjun tu. Mereka bukan masuk di tanah Gaza. Mereka masuk di tanah haram Israel. Persoalannya, mana pergi tentera tu? Ada orang kata, Ustaz mati habis dah. Ada orang kata macam tu. Saya difahamkan, tentera itulah yang sedang mara ke hadapan. Lagi 10 kilometer. Ya ke Ustaz, betul ke tak betul? Allahu alam. Tapi kat tu pengkhabaran yang kita boleh dapat. Rasa-rasanya pernah lalu di TikTok tuan-tuan ni. Berkenaan dengan pasukan-pasukan pejuang ni sudah sampai hampir 10 km nak sampai ke Baitul Maqdis. Kita tunggulah, nantikan khabar gembira. Sebab itu biasa dengar dalam ucapan yang telah dikutkan dalam TikTok. Saya rasa tuan-tuan tahu. Kata Abu Ubaidah, juru cakap Brigade Al-Qassam. Kata Abu Ubaidah, jaga wuduk kalian. Sebentar lagi kita akan solat di Masjid Al-Aqsa bersama-sama. Ada sampai tak dalam TikTok tuan-tuan? Facebook saya sampai. TikTok saya sampai. Baca tengok. Ada orang buat konten. Ucapan itu dikotkan. Kata Abu Ubaidah, jaga wuduk kalian. Sebentar lagi kita akan solat di Masjid Al-Aqsa. Maksudnya apa? Dekat dah tu, tak jauh dah. So tuan-tuan, yang kedua sudah terjadi. Penaklukan Baitul Maqdis sudah terjadi pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang ketiga, Nabi sebut kalian akan ditimpa wabak penyakit yang mematikan orang ramai. Dah berlaku belum? Dah. COVID-19. Berapa juta manusia yang mati sebab wabak penyakit ini? Dah berlaku. Hari ni dia naik balik pula. Dah berlaku. Bukan COVID je. Lepas ni Delta, Delcra, Delco, dia bubuh lah apa segala macam. Nama-nama dia. Jenis penyakit yang wabak penyakit kuas. Seperti penyakit kuas yang mematikan kambing dengan cepat. Itu maksud Nabi SAW. Wabak penyakit ni mematikan orang ramai. Dah berlaku. 3 hak yang kita sebut daripada 6 dah berlaku. Tinggal lagi 3. Dan yang seterusnya Nabi SAW sebut, harta akan melimpah ruah. Kita akan hidup senang. Sehingga bila kita dapat harta itu, kita rasa tak puas, nak lagi. Tak cukup, nak lagi.
Dapat gaji 5,000, cari sampai 6,000. Dapat 6,000, nak dapat 10,000. Nak dapat 10,000, 20,000. Dia makin hari makin tamak dengan dunia. Setakat hari ni tak dengar lagi orang mati kebuluran. Yang kita dengar orang mati kekenyangan. Rumah-rumah kita ni walaupun nampak kayu tapi dalam kondo, wifi ada, TV ada, internet ada. Tak cukup lagi pakaian serba lengkap. Makanan serba mewah. Sampai hari ni pening tak tahu nak makan apa. Bukan tak ada makanan, terlalu banyak makanan. Sampai pening tak tahu nak makan apa. Tak percaya tanya siap. Dia nak sediakan makanan tu, fikir hari ni nak makan apa. Punya banyak makanan. Nanya siap kena sebut dalam dia. Tuan, dulu kat masjid baru tahu. Ya, bila ada kuliah-kuliah, ada program nak sediakan makanan. Pening tuan. Nak makan apa ni? Kan? Takut lagi orang yang kita jemput tak makan ini, tak makan, kita jadi risau nak makan, nak jamu apa? Last sekali nasi Arab je. Kan? Tak adalah pagi ni tak ada nasi Arab, jangan tengok kan. Lagi dia termenu nasi Arab pagi ni tak. Tuan-tuan, makanan pun dah mewah, bahkan sampai buang makanan. Serba lengkap, serba mewah, harta melimpah ruah. Serba beras tempatan tak ada, import tak ada juga berasnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa hak Nabi sebut dah berlaku. Ini yang keempat. Yang kelima, Nabi SAW menyatakan bahawa fitnah akan memasuki setiap rumah-rumah orang Arab. Khusus hadis ni disebut tentang rumah Arab. Umum dia adalah semua rumah-rumah dalam dunia ni. Kenapa disebut bangsa Arab? Kerana Nabi SAW daripada bangsa Arab. Dalam hadis yang dahulu kita dah baca, wailul lil Arab. Nabi kata celakalah bangsa Arab. Pada hari ini lubang ataupun timbusan Ya'juj Ma'juj telah berlubang sebesar ini. Ingat tak hadis tu kita baca, tuan? Dalam hadis tersebut dia dah bagi keterangan. Maksudnya kenapa Nabi kata celaka bangsa Arab? Kerana Nabi di kalangan bangsa Arab, tapi umumnya semua bangsa dalam dunia. Saya nak tanya tuan-tuan, fitnah dah masuk ke belum dalam rumah? Dah. TV, handphone. Ni kita main semayang, isteri dekat rumah pagi-pagi nu make up dah, nak jual produk baru. Daripada muka hitam sampai jadi putih muka. Daripada orang kata ni bulu mata pendek terus jadi panjang. Tuan. Daripada muka putih di make up lagi putih macam kuntilanak. Betul kan? Fitnah tu tuan-tuan. Dah masuk belum? Dah. Ni seriau ni. Dah masuk rumah, tinggal satu je lagi tuan-tuan lah. Jangan tengok jam. Dia risau tengok jam tu sebenarnya. Lepas tu kita kena jadi macam Muhammad Nabil yang saya sebut sebelum ni. Muhammad Nabil, Asyahid Muhammad Nabil ni, dia seorang diri dalam rumah dikepung oleh tentera Israel. Rumah dia dikepung oleh tentera Israel. Dia bertempur dengan Israel 6 jam. Tuan-tuan bayangkan anak muda Palestin ni bertempur dengan Israel seorang dia 6 jam. Lepas 6 jam baru dia mati syahid. Tu anak muda tu. Kita kena jadi anak muda macam tu. Janganlah tengok jam, tengok ustaz. Jangan. Macam mana nak berjuang Islam? Dekat sana 6 jam seorang dia. Tak ada orang lain, tak ada. Rumah dia, seorang-seorang tu dia ada kepung. Dia bertempur seorang dia. Bayangkan macam mana. Tak tengok jam pun. Jadi kita tak payah tengok lah tuan-tuan, risau. Nak habis dah. Kan? Yang terakhir, Nabi SAW sebut kalian akan melakukan genjatan senjata terhadap musuh-musuh daripada Bani Asfar. Bani Asfar ni, Asfar bahasa Arab, bahasa Melayu kuning. Saya merujuk di dalam keterangan hadis, maksudnya Eropah dan Amerika Syarikat. Dan saya meneliti hadis ni, maksudnya yang terakhir ni belum jadi. Pasal apa belum jadi? Sebab dalam hadis-hadis yang lain, dia sebut adalah pertempuran Malahim. Malahim ni dia tak terjadi di Palestin, dia terjadi di Ghouta, Syria. 2 siri peperangan yang kita sebut dalam 2 bulan lepas. Siri pertama orang Islam akan lawan dengan Yahudi, siri kedua orang Islam akan lawan dengan Nasrani. Yang siri kedua itu ada perjanjian di antara orang Islam dan juga orang Nasrani, lalu mereka telah mengkhianati perjanjian dan mereka menyerang kamu di bawah 80 panji-panji. 80 bendera, dan setiap satu bendera kata Nabi SAW ada 12,000 tentera. Ini saya sebut sebelum ni. 80 bendera, agak-agak bendera kita ketika itu di mana? 80 ni banyak ni. Dia akan lawan dengan Islam. Ketika itu jumlah Islam sangat sedikit.
tetapi diberi pertolongan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan pasukan yang gabungannya 80 bendera. Ni hebatnya Islam ni. Baru nama hero. Tuan. Jadi sekarang ni kesimpulan kita kena ambil. Yang ni tak jadi lagi, tinggal satu je. Maksudnya kiamat dah tak jauh dah tuan-tuan. Kiamat dah tak jauh. Apa hak Nabi dah sebut banyak dah berlaku. Itu satu peringatan Allah kepada kita, jangan lalai. Maka kesimpulan yang pertama, peringatan-peringatan Allah jangan ambil mudah. Teruslah bertaubat, berkembali kepada Allah, mengisapi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini masa bukan untuk kita bersuka-suka. Ini masa untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, menjaga iman, memahami tentang ilmu-ilmu Islam, dan belajarlah ilmu-ilmu yang boleh merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua, peringatan Allah itu banyak. Di antaranya diutusnya Nabi-Nabi kepada kita. Kemudian pula adanya kematian. Kemudian musibah, bencana. Ini juga satu musibah. Termasuklah peperangan yang berlaku di Palestin. Juga satu peringatan Allah kepada seluruh umat manusia agar jangan lalai di dalam dunia. Kesimpulan yang ketiga, 6 perkara Nabi sebut menjelang hari kiamat kita akan saksikan. Jadi daripada 6 perkara itu 5 sudah terjadi. Pertama, kewafatan Nabi SAW. Yang kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Yang ketiga, wabak penyakit yang mematikan orang ramai. Yang keempat, harta melimpah ruah. Yang kelima, fitnah memasuki setiap rumah-rumah. Dan yang terakhir, akan tercetus perang di antara Bani Asfar dan juga orang Islam. Di situlah kita akan saksikan 6 perkara, dan selepas daripada itu maksudnya kiamat akan lagi hampir kepada kita. Dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, apabila Konstantinopel ditawan, Turki yang terakhir tu, perang tu, bila Konstantinopel ditawan, selepas itu muncullah Dajjal. Maksudnya dah tak jauh dah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah-fitnah yang berlanda umat Islam seluruh dunia pada hari ini. Allah Ta'ala jaga iman kita sebaik-baik jagaan, beri kekuatan dan keistiqomahan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu tetaplah kita bahagia di dunia dan kesenangan kita di hari akhirat yang telah dijanjikannya insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.